Salam sejahtera. Saya Dr. Chong Gun Hien, Ketua Jabatan bagi Jabatan Teknologi Makanan. Saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kerana anda dapat melanjutkan pelajaran di Universiti Putra Malaysia. Saya ingin memberi penerangan mengenai program yang ditawarkan kepada anda, iaitu Bachelor Science Pengajian Makanan dengan Kepujian. Sedikit latar belakang bagi Jabatan Teknologi Makanan atau dikenali sebagai JTM ditubuhkan pada tahun 1982. Program prasiswazah yang di bawah JTM adalah seperti Bachelor Science Pengajian Makanan dengan Kepujian dan Bachelor Science Operasi Pembuatan Makanan dengan Kepujian. Manakala program siswazah di bawah JTM adalah seperti Ijazah Sarjana dan Doktor Falsafah, Master Teknologi Makanan dengan Kerja Khusus. JTM juga menyumbangkan kepada pengajaran khusus dalam program Bachelor Science dan Teknologi Makanan dengan Kepujian dan Bachelor Science Pengurusan Perkhidmatan Makanan dengan Kepujian. Bachelor Science Pengajian Makanan dengan Kepujian dengan matlamat programnya adalah untuk melahirkan graduan profesional yang menyeluruh dari aspek sains dan teknologi, pengurusan dan pemasaran dalam bidang pengeluaran makanan. Matlamat yang kedua adalah untuk melahirkan graduan yang mempunyai kemahiran mengurus dan tahap profesionalisme, nilai, sikap dan tingkah laku yang beretika untuk industri pembuatan makanan. Yang ketiga, melahirkan graduan berupaya menjalankan penyelidikan dan pembangunan dalam bidang pemprosesan dan pengeluaran makanan. Klasifikasi kursus ada 3. Yang pertama adalah kursus universiti, kursus teras dan kursus elektif yang mengikut pengkhususan, iaitu pengkhususan pengurusan makanan dan pemasaran makanan. Keperluan bergraduan, sejumlah 23 kredit bagi kursus universiti, 74 kredit bagi kursus teras dan 32 kredit untuk kursus elektif dengan jumlah 129 kredit untuk keperluan bergraduat. Ini adalah senarai kursus universiti yang juga terdapat di buku panduan, dan ini adalah senarai kursus teras yang dikehendaki untuk berdaftar sepanjang program. Di sini perlu ambil sedikit perhatian di mana ini adalah untuk pengurusan makanan, pengurusan makanan di mana diperlu 32 kredit. Dan ini adalah kursus diberi kepada pemasaran makanan dan anda boleh mendapatkan senarai ini di buku program seperti yang saya sebut tadi. Ini adalah contoh skema pengajian bagi Bachelor Science Pengajian Makanan dengan Kepujian. Dan ini adalah cadangan kursus-kursus yang kepada anda semasa berdaftar untuk semester 1 dan semester 2. Kelebihan bagi Bachelor Science Pengajian Makanan atau BSPMK, program ini akan melahirkan pelajar yang berpengetahuan yang menyeluruh sebagai persediaan menumpuh cabaran kerjaya di dalam sektor pengeluaran makanan. Program ini menggabungkan kursus-kursus dalam bidang asas sains dan teknologi makanan sebanyak 60% dan kursus pengurusan dan atau pemasaran sebanyak 40%.
Graduan mempunyai kebolehan multitasking untuk memenuhi kehendak senario pasaran kerja secara global. Dan kelebihan graduan dalam bidang pengurusan makanan, ia mempunyai asas yang kukuh dalam bidang teknikal, khasnya di teknologi makanan dan juga kemahiran pengurusan dalam industri makanan. Manakala kelebihan graduan dalam bidang pengkhususan pemasaran makanan adalah menitik beratkan pendedahan mengenai aktiviti promosi produk selepas pengeluaran makanan melalui kefahaman pelanggan, pengurusan pemasaran, strategik pemasaran dan penyelidikan pasaran. Peluang kerjaya boleh berada di food manufacturing company sebagai factory manager, production manager, marketing executive dan sebagainya. Dan juga boleh mendapat peluang pekerjaan di wholesale retail company sebagai general manager for procurement, supply chain manager dan juga di equipment dan ingredient company sebagai sales and marketing executive. Staf jabatan. Okay. Terdapat 3 orang profesor, 10 orang profesor madya, 9 pensyarakanan dan 1 profesor adjunct. Dibantu oleh staf pelaksana, 2 orang pegawai sains, 6 penolong pegawai sains, 1 penolong jurutera, 1 pembantu awam dan 1 pembantu tadbir. Dan sekarang biar saya memperkenalkan mereka. Saya sebagai ketua jabatan dan bidang kepakaran saya adalah di kejuruteraan makanan dan kejuruteraan bendalir superkritikal. Profesor Rusli Abdul Rahman, bidang kepakaran beliau adalah kejuruteraan makanan dan pembungkusan makanan. Profesor Jamila Bakar, kepakaran beliau adalah teknologi produk akuatik. Profesor Tan Chin Peng, kepakaran Prof Tan adalah kimia dan teknologi bagi lemak dan minyak. Profesor Maia Badri Shah Syam Baharin, kepakaran beliau adalah di kejuruteraan makanan dan kejuruteraan bioproses. Profesor Maia Dr. Rosrina Karim, kepakaran beliau adalah di pembangunan produk. Profesor Maia Dr. Nora Nizam Muhammad Azhan, kepakaran beliau adalah di pemprosesan bukan terma. Profesor Maia Dr. Lasekan Olusegun, kepakaran beliau adalah di perisa makanan. Profesor Maia Dr. Anis Sobiri Mio Hussein dengan kepakarannya bioteknologi makanan. Profesor Maia Dr. Nur Hayati Hussein dengan kepakaran beliau di teknologi koko dan minuman. Profesor Maia Dr. Nur Hanani Zainal Abidin, kepakaran beliau adalah pembungkusan makanan. Profesor Maia Dr. Radia binti Syukri, kepakaran beliau adalah teknologi bijirin. Profesor Maia Dr. Hajjah Rabiha Haji Sulaiman, kepakaran beliau di rheology makanan. Dr. Nur Afiza Mustafa, kepakaran beliau di teknologi karbohidrat. Dr. Ismail Fitri Muhammad Rashidi, kepakaran beliau di teknologi daging. Dr. Sarina Abdul Halim Lim, kepakaran beliau di pengurusan kualiti. Dr. Nur Hidayah Sulaiman, kepakaran beliau di bendalir superkritikal. Dr. Masni Mat Yusof, kepakaran beliau di kimia dan teknologi bagi lemak dan minyak. Dr. Nur Liana Yusof, kepakaran beliau di pemanjangan jangka hayat dan kualiti makanan.
Dr. Rozambri Ashari, kepakaran beliau di teknologi makanan laut. Dr. Nur Hazwi Hazir, kepakaran di kejuruteraan bendalir. Dr. Ezat Muhammad Azman, di kepakaran dia teknologi minuman. Dan Encik Koh Mui Han sebagai tenaga ejang, bertanggungjawab di industri dan kebolehpasaran siswaza. Sekarang saya ingin memperkenalkan staf pelaksana. Encik Muhammad Kidin sebagai pegawai sains yang bertanggungjawab di Makmal Sensory. Puan Normala Abu Bakar bertanggungjawab di Loji Pepandu Food 8. Encik Syafiq Rabani Muhammad Hashim dan Puan Siti Najiha Hairul Zaman bertanggungjawab di Loji Pepandu Food 7. Encik Ahmad Safwan Statafa dan Encik Abdul Hadi Amin bertanggungjawab di Makmal Pemprosesan Makanan. Encik Muhammad Syawal Taib, Puan Fatimah Mukhtar, Puan Siti Hajar Jalani bertanggungjawab di Makmal Kejuruteraan Makanan. Puan Asmawati Mantali bertanggungjawab di Makmal Sifat Fizikal Makanan. Puan Zuraini Muhammad Sharif bertanggungjawab di Pejabat Am JTM. Ini sekarang saya ingin menunjukkan fasiliti di jabatan. Loji Pepandu Pemprosesan jus. Loji pepandu yang pemprosesan cecair pekat. Ini adalah Makmal Pemprosesan Makanan. Makmal Uji Rasa. Makmal Biokimia Makanan. Take home note atau nota penting bagi sesi penerangan ini. Jika anda menghadapi sebarang soalan atau masalah sewaktu pengajian, anda boleh merujuk kepada penasihat akademik, datang ke Pejabat Jabatan Teknologi Makanan atau bahagian akademik dan hak ehwal pelajar. Saya boleh dihubungi di nombor telefon yang tertera atau email saya. Dan sekian, terima kasih dan selamat maju jaya.